Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Tajuk pengajian kita hari ini ialah Al-Masoniyah ataupun Freemason. Makna Freemason ialah pembina-pembina yang bebas, iaitu nama kepada satu pertubuhan rahsia yang ditaja oleh orang-orang Yahudi yang bertujuan untuk menguasai bangsa lain dengan berbagai-bagai cara, walaupun buruk dan ganas, ke arah jangka panjang menguasai dunia seluruhnya. Cita-cita mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman AS yang ditentukan oleh Allah kepadanya sahaja. Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Sulaiman AS kerajaan yang tak diberi pada orang lain. Mulkan la yanbaghi li ahad, disebut dalam Al-Quran. Kerajaan yang tak sega bagi seorang pun lain pada dia. Allah Ta'ala beri pada Nabi Sulaiman yang memerintah dunia, makhluk manusia, makhluk jin, syaitan, binatang-binatang, dapat mengarahkan angin, membawa bahtera pergi ke mana-mana, bahtera terbang ke udara. Macam mana bentuk, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi kapal terbang ni dah ada zaman itu. Oleh kerana Nabi Sulaiman AS daripada bangsa Bani Israel, terdapat kalangan orang Yahudi yang bercita-cita nak tubuh semula negara Nabi Sulaiman untuk menakluk dunia, menguasai seluruh manusia. Lalu mereka menubuhkan satu pertubuhan, persatuan rahsia, dinamakan Freemason ataupun Al-Masoniyah. Al-Masoniyah. Sejarah penubuhannya penuh rahsia. Artinya gerakkan bawah tanah. Juga terdapat beberapa pandangan bagi menentukan sejarah penubuhannya. Pendapat yang paling kuat ialah bahawa Al-Masoniyah ini ditubuhkan di zaman pemerintahan Raja Herodos Agrippa tahun 44 Masihi bersama beberapa orang pemerintah Yahudi bagi menentang perkembangan agama Kristian pada masa itu, di mana agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS menghadapi Raja Yahudi Herodos, bersama kaum Yahudi yang tak terima Nabi Isa, tak terima Nabi, mula-mula Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuhnya, mereka nak bunuh Nabi Isa AS. Dan memang raja ini sangat zalim. Dan berlaku perkembangan agama Nabi Isa AS. Dia menakutkan dia. Walaupun agama ini sebahagiannya betul, sebahagiannya menyeleweng. Dan banyak yang menyeleweng. Tetapi mencabar agama Yahudi. Mencabar orang Yahudi. Untuk menghadapi cabaran ini, maka ditubuhkan pertubuhan Freemason. Ditambah lagi cita-citanya nak takluk dunia. Nak merintah dunia. Di antara pemimpin-pemimpin ialah Hiram Am-Abi, yang dikatakan arkitek bangunan kuil Yahudi yang dinamakan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ialah kuil, rumah ibadat Yahudi yang dicita-citakan untuk dibina di atas runtuhan Masjid Aqsa yang dirobohkan. Kerana mereka tahu Masjid Aqsa di situ. Masjid Aqsa zaman Nabi Daud, Sulaiman AS di situ. Dan mereka nak roboh Masjid Aqsa.
nak bina kuil Yahudi yang bukan Haikal Sulaiman. Ada dalam perancangan Zionis, perancangan Freemason. Ada juga yang berpendapat nama kumpulan lain, kumpulan ini, nama kumpulan pahlawan perang salib yang berusaha membina semula rumah ibadat itu. Di sana ada orang Kristian yang masuk Zionis, gabung Yahudi. Dan di zaman moden ini ada yang menjadi salah seorang pemimpin revolusi Perancis, Jean-Jacques Rousseau, dan termasuk Karl Marx yang menjadi asas komunis. Ini ahli Freemason. Revolusi Perancis ini dihamkan oleh Freemason, termasuk juga ajaran komunis. Daripada revolusi Perancis lah timbulnya liberal kapitalisme. Kemudian daripada Karl Marx lahirnya komunis dan lahirnya sosialis. Tahun 1723, James Anderson yang lahir 1679, meninggal 1739, yang berada di Scotland menulis perlembagaan Freemason. Dia tulis perlembagaan Freemason. Dia buat perlembagaan dia. Dia antara dasar rasa dan ajaran. Di antara kesesatan dan ajaran nyata sesat dan keburukannya yang dibawa oleh Al-Masoniyah Freemason ini ialah yang pertama mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul, kitab-kitab Allah dan perkara-perkara yang gaib, di mana mereka menganggapnya sebagai karuk dan dongeng. Mereka sebarkan ajaran ini. Tujuannya nak sesak manusia lain. Biar orang Yahudi saya percaya ke Tuhan. Biar manusia lain punuh akidah, rosak akidah. Dia rosak akidah, rosak akhlak, rosak lain. Orang Yahudi jadi bangsa yang kuat. Itu dia punya strategi dia. Jadi dia sebut ajaran mengingkari Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan. Macam Karl Marx lah dia bawa ajaran ni. Mengingkari kitab para rasul, benda gaib. Percaya pada malaikat, dosa pahala tak ada. Ini masuk dalam aliran liberal. Yang kedua, berusaha ke arah menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang tidak boleh dipengaruhi olehnya dengan apa cara sahaja. Mana-mana kerajaan yang tak boleh pengaruhi, dia tak boleh masuk dalam kerajaan itu, dia akan usaha jatuhkan kerajaan itu. Khususnya kerajaan Islam lah. Kerajaan Islam nombor satu. Kalau ada je kerajaan Islam, dia mesti jatuhkan kerajaan itu. Dengan apa cara sekalipun. Hari ini kita menyaksikan Taliban telah berjaya mengalahkan mereka dan nak tubuh kerajaan di Kabul, dan hari ini tercetus satu penentangan melawan Taliban di Panjshir. Tak mustahil mereka bantu gerakan ini untuk menggagalkan perubahan kerajaan Islam. Sebagaimana mujahidin yang tak boleh nak tubuh kerajaan selepas Soviet gundur dulu. Jadi laga antara satu sama lain. Dia sanggup pergi belanja, beri senjata. Yang ketiga, mengharukan yang haram seperti zina. Zina halal. Dan menggunakan perempuan untuk mempengaruhi pemerintah, mempengaruhi kerajaan. Dia guna perempuan untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin kerajaan. Merosakkan akhlak pemimpin dengan perempuan. Yang keempat, membahagikan bangsa-bangsa yang lain daripada Yahudi kepada beberapa kelas dan menganggapnya bertaraf rendah dan berusaha melaga-lagakan mereka dengan mencetuskan peperangan dan sebagainya. Kepada mereka, bangsa yang paling mulia ialah bangsa Yahudi. Manusia yang sebenar, bangsa Yahudi. Orang lain pada Yahudi itu manusia binatang mereka. Itu dia kata daripada monyet itu. Kita ikut dia. Kemudian manusia ni ada kelas-kelas pula. Dan dia laga antara bangsa-bangsa ini pula. Yang kelima, membekalkan senjata kepada kumpulan-kumpulan yang mengacau orang ramai. Banyak keganasan, kekacauan berlaku dalam dunia pemberontakan, huru-hara dalam negeri, dia tukang bekal senjata. Dia bekal senjata, dia menega senjata. Dia menega senjata. Sama ada terbuka atau pasal gelap. Dia menega senjata, dalam masa yang sama, dia memusnahkan manusia dengan peperangan. Yang keenam, menimbulkan perbalahan kaum dan puak dalam beberapa buah negara di dunia. Dia pecah negara itu, dia berpuak kaum. Kalau satu agama, mazhab, supaya berlawan sama sendiri. Berlawan sama sendiri. Kita tak sudah. Yang ada jagung di dalam itu. Lawan sama sendiri, dia belaga,
Dia beri senjata, dia beri pitih, dia beri duit. Beri. Dia tolong buat. Bukan ada negara, dia tolong buat parti Islam. Parti Islam juga. Tapi tujuannya mengacau. Bukan untuk menegakkan Islam sungguh. Memang dia belanja. Ini berlaku juga pada negara. Begitu. Yang ketujuh, meruntuhkan akhlak. Dengan berbagai-bagai cara. Seperti menggunakan alat-alat sebaran enam yang ditayang dan dicetak dengan memberi biaya dan menggalakkannya sehingga menimbulkan kegelisahan dalam berpegang dengan agama dan berakhlak baik. Dan menaburkan unsur-unsur kekufuran dan keganasan. Menggunakan media untuk meruntuhkan akhlak. Hari ini media sosial. Gunakan. Media elektronik, TV, surat khabar, majalah, itu dulu. Ini dia sanggup belanja, bagi duit sebanyak-banyaknya. Gaji wartawan-wartawan untuk bekerja, untuk menulis. Tujuan merosakkan fikiran, merosakkan akhlak, merosakkan percayaan agama. Dia masuk cara halus. Cara kasar dia masukkan mereka. Yang ke-8, menggalakkan rasuah dan keruntuhan akhlak di kalangan pemimpin dan pegawai kerajaan dengan membuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan itu. Menggalakkan rasuah pada pegawai kerajaan, bagi rasuah. Bila bagi rasuah, hancur kerajaan. Projek-projek terbengkalai, projek-projek pernah tak balik untuk kerana nak dapat duit. Dan orang yang tak layak dia beri projek-projek dengan rasuah. Tujuannya supaya menggagalkan projek-projek. Kemudian menggalakkan kenutuhan pegawai, pemimpin kerajaan. Agar melihat saya menari orang perempuan dan sebagainya. Dia umpatnya ini kerja dia. Yang ke-9, menjerak dan mengumpul pemimpin orang-orang yang penting dalam masyarakat dengan berbagai perangkap sehingga terpaksa tunduk kepada tujuan mereka yang boleh diperalatkan. Orang yang paling besar dalam masyarakat, pemimpin, raja, presiden, Perdana Menteri, dia akan usahakan rosakkan orang ini. Rosakkan ini. Dengan perangkap keuangan, perangkap perempuan, perangkap macam-macam lah. Yang ke-10, menubuhkan beberapa persatuan dan pertubuhan yang berbentuk menarik orang-orang penting supaya masuk ke dalam perangkap. Mereka melaluinya seperti pertubuhan Lions Club, Rotary dan sebagainya, Rotary Club, Lion Club. Ini dia buah permission. Pak kita apa ada ni? Pak kita apa ada? Lion Club, dia layak. Setengah orang tu berada syok lah jadi ahli ni. Sebab orang-orang kelas atas saja. Kononnya taraf tinggi lah. Kemudian dia bawa ke luar negeri, buat kegiatan, buat ni, sanggup ni. Ini sebahagian agenda promotion. Yang ke-11, menguasai belia-belia melalui kegiatan yang menggalakkan mereka, seperti melalui kegiatan sokan, pelancongan dan sebagainya. Sokan tak salah, pelancongan tak salah. Dia tolong BPT buat sokan. Lepas tu dia masuk agenda dia dalam sokan ni. Antara ini suruh pakai seluar pendek, suruh buka aurat, supaya jauh daripada agama. Leka main sokan siapa tak sembahyang, tak apa. Ini supaya orang jauh daripada agama. Sokan memang Islam menggalakkan sokan. Tapi ada waktu sembahyang, kena tutup aurat. Tak boleh buka bebas. Dia beri, dia galak, dia beri banyak beri. Kerana dia masuk agenda-agenda yang merosakkan. Pelancongan begitu juga. Pergi melawat. Tak salah, kena melancong mana-mana untuk ambil pengalaman. Dalam pelancongan tu dia buat agenda-agenda pelacuran, agenda-agenda agak, agenda tari menari, agenda dan sebagainya. Yang ke-12, mempengaruhi kerajaan-kerajaan sedaya upaya menaungi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dia mempengaruhi kerajaan sebab dia ni kaya, duit banyak. Dia mempengaruhi kerajaan, duit dia banyak untuk ikut agenda dia. Ada orang dia cerdik-cerdik. Buat perancangan ekonomi, perancangan pendidikan, perancangan macam-macam. Menarik dia punya perancangan tu. Tapi di hujungnya merosakkan. Dia heret sikit, jauh daripada agama lah. Jauh daripada agama. Kalau kegiatan ekonomi, dia galakkan riba, kod rasuah tadi, kod menipu. Itu kalau ekonomi. Kalau politik pun begitu juga. Menipu, tak tahu rasa pahala. Dia menaungi pemerintah. Yang ke-13, melahirkan teori-teori dan ideologi yang menyesatkan. Teori kapitalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme. Kalau kita kaji ahli falsafah dia Yahudi yang mencipta ideologi ini.
Kemudian dia masukkan ke negeri-negeri lain supaya berjuang di atas dasar ideologi dia. Dengan agenda yang kononnya, ideologi dia yang menarik, yang jauh. Yang ke-14, mempengaruhi pertubuhan antarabangsa. Dalam segala bidang, sama ada politik, seperti bangsa-bangsa bersatu, ekonomi dan sebagainya. Dia mempengaruhi pertubuhan antarabangsa. Bangsa-bangsa bersatu. Kita saksikan bagaimana Siok Sagung bangsa bersatu. Nak jadi Sagung mesti orang dia. Orang yang dia kempen. Boleh jadi Siok Sagung bangsa bersatu. Dan sebab itu tindakan ke atas Israel tak ada. Pihak pada Israel, pihak pada Yahudi. Dalam setiap kali. Bila berlaku apa, dia tak pihak pada orang-orang Arab, orang Islam. Pihak pada Yahudi. Bangsa bersatu. Termasuk Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan bangsa bersatu, kuasa besar dunia. Nak kutuk Israel tak boleh. Amerika guna kuasa veto, British guna kuasa veto, Perancis guna kuasa veto, ada kuasa veto, kuasa patah dipanggil. Nak hukum orang Israel yang buat ganas ke mahkamah antarabangsa tak boleh. Mahkamah antarabangsa pun dia kuasai. Ni. Tiap-tiap cabang bangsa bersatu termasuk UNESCO, bahagian pendidikan, bahagian kebudayaan, dia kuasai masuk dalam tu. Tiap-tiap cabang tu termasuk dalam bahagian ekonomi. Bank Dunia dia kuasa. Bank Dunia, tabung keuangan antarabangsa dia kuasai. Dia kuasai semua. Memang jelas. Kalau negara yang terima bantuan daripada Bank Dunia, tabung keuangan antarabangsa akan terkorban dengan riba. Tak mampu nak bayar. Riba dia. Tak boleh maju dengan itu. Ini antara agenda dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Bani Amir. Kabilah ini mempunyai jumlah yang besar. Rasulullah SAW pernah menemui mereka di Mekah sebelum hijrah. Mengajak mereka masuk Islam dan berbai'ah untuk menegakkan Islam dan mempertahankannya nescaya Allah mengurniakan kemenangan. Mereka tidak bernasib baik seperti Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah, di mana mereka terus menganut Islam. Pemimpin Bani Amir meminta janji pangkat dan harta benda. Apabila tidak percaya pada janji Allah dan Rasulnya, mereka menolak Islam. Apabila Islam sudah tegak dengan teguh dan kuat, kabilah pendak Arab berduyun-duyun menganut Islam. Beberapa orang pemimpin dalam kalangan kabilah Bani Amir berjumpa dengan pemimpin utama bernama Amir bin At-Tufail. Semua kabilah Arab sudah pergi menganut Islam. Kamu bilakah lagi nak masuk Islam? Bani Amir ini satu kabilah yang sangat besar. Di kawasan negara Teluk. Dua kawasan itu. Sepadan dengan Parsi. Di mana di penghujung dakwah Nabi di Mekah, Nabi ubah strategi cari tempat nak hijrah. Nak tubuhkan negara. Dengan mengambil peluang di musim haji. Kerana orang Arab masih mengerjakan haji. Ikut syariat Nabi Ibrahim. Walaupun dia ubah. Jadi syirik sembah berhala. Jadi punah. Haji buat. Jadi bila berkumpul di situ, Nabi berjumpa dengan pemimpin kabilah yang datang mengambil haji. Ajak mereka masuk Islam. Dan menawarkan kerajaan. Ditegakkan di tempat mereka. Allah menjanjikan kemenangan. Nabi berjumpa dengan Bani Amir. Bani Amir kata, kalau menang, nak laki aku jadi apa? Limanil mulku. Siapa yang jadi pemimpin? Dia kata ke Nabi. Nabi kata, al-mulku lillah yu'tihi man yasha. Allah yang menentukan. Dia beri pada siapa yang dikehendaki. Nabi kata. Kalau macam tu tak ada guna aku ikutmu. Bani Amir. Nabi itu Bani Syaiban. Bani Syaiban ni kuat juga, besar. Nabi tawarkan kepada mereka Islam dan minta negeri mereka tempat hijrah. Allah janjikan kemenangan. Pemimpin dia tanya, apa dia Islam? Ni cerdik pada Bani Amir. Apa dia Islam? Lalu Nabi terang Islam. Antaranya Nabi baca ayat. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya adil dan buat baik. Menyuruh kamu supaya buat baik, supaya kamu terima pengajaran dari Allah Ta'ala. Pemimpin Syaiban kata, hadha amrun
Laisa bi amril ard wa innama huwa bi amrus sama. Ini bukan urusan bumi, ini urusan langit. Urusan langit. Ini bukan seberangan. Apa yang maju ni baik. Kemudian aku nak macam mana? Aku minta kamu kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu saja. Kata pemimpin Bani Amir, idzan hada amrun takuhul muluk. Wa yuharib al-arab wal ajam. Ini perkara yang semua raja-raja akan lawan. Semua raja akan lawan. Orang Arab, orang bukan Arab akan lawan mereka. Ajaran bawa ni baik. Aku kalau nak lawan orang Arab, aku sanggup. Nak lawan Parsi, kuasa besar dunia. Aku tak mampu. Nabi tanya, mu perang nak Parsi? Dia kata perang. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah. Nabi kata tak apalah. Oleh kerana mu puak yang baik, mengaku Islam ni baik, cuma mu tak sanggup. Akan tiba masanya Islam menang. Bila sampai masa Islam menang, mari berjumpa aku, Nabi kata. Ini Bani Syaiban. Daripada Bani Syaiban ialah lahirnya pengelima Al-Musanna bin Harithah. Dia ni pernah jumpa dengan Nabi, tak Islam lagi. Zaman Sayyidina Umar dia dah Islam. Dah Islam, dia pengelima macam Khalid bin Walid. Hebat. Pengelima yang hebat, yang bertempur dengan Parsi. Dan dia mati syahid, Sa'ad bin Waqqas sambut. Baru jatuh Parsi. Ini Bani Syaiban. Jadi nasib dia tak masuk Islam lagi, awal. Masuk Islam kemudian. Aus dan Khazraj yang datang daripada Madinah, mereka ni dah bergaul dengan orang Yahudi. Dah dengar berita kelahiran Nabi akhir zaman. Daripada orang Yahudi yang berkumpul di Madinah. Orang Yahudi berkumpul di Madinah, tujuan nak tunggu Nabi akhir zaman. Kerana mereka dapati Madinah ni tempat hijrah Nabi akhir zaman. Sudah ada tanda-tanda. Dan ulama-ulama mereka bersyarah tentang Nabi akhir zaman. Dan sebab itu, Aus dan Khazraj yang datang Madinah ni mudah masuk Islam. Bila Nabi tawar, terus masuk Islam. Kemudian Nabi suruh bai'ah. Sanggup sumbang harta, sumbang jiwa raga untuk tegakkan Islam. Sanggup mati bersama dengan Islam. Lalu Nabi bersedia untuk berhijrah. Kemudian dia kata ke Nabi, nanti bila menang Nabi balik Mekah pula. Nabi kata, "Dak, aku tak balik Mekah dah. Aku janji setia akan mati bersama dengan kamu." Ini sebab tu Nabi dikebumikan di Madinah. Bila Nabi tahu Mekah, Nabi tak balik Mekah, duduk di Madinah. Madinah pusat kerajaan Islam. Jadi bila Madinah sudah kuat kedudukannya, kabilah Arab banyak kalah. Atau orang mengang surah diri, termasuk yang Kristian, Najran, yang kita baca minggu lepas, tak masuk Islam, tapi tunduk kepada kerajaan Islam. Lalu pemimpin Bani Amir berjumpa dengan ketua dia. Kita bila lagi, orang lain dah atau orang mengang ni, nak lawan tak kau? Amir menjawab, Amir tu berjawab, aku telah bersumpah supaya semua orang Arab berada di belakangku. Adakah wajah aku menjadi pengikut Muhammad di kalangan Quraisy itu? Dia tunduk, sombong dia. Aku tak mau tunduk ke Muhammad. Quraisy, kabilah kita ni kuat. Amir bin At-Tufail dan dua orang lagi pemimpin kaumnya menyertainya untuk mengepalai rombongan datang bertemu Rasulullah SAW di Madinah. Mereka ialah Arbad bin Qais dan Jabar bin Aslam. Mengikut satu riwayat yang lain, Salma atau Sulma namanya. Amir berpakat dengan Arbad untuk membunuh Rasulullah SAW. Dengan cara bila berbual-bual dengan Rasulullah, dan di masa itulah Arbad mengambil pedang untuk membunuhnya. Ini ceritanya. Dia merancang nak bunuh Nabi. Pergi juga, tapi pergi nak bunuh Nabi. Apabila mereka menghadap Rasulullah SAW, Amir bin Tufail berkata, "Wahai Muhammad, jadikanlah aku kawanmu yang rapat." Kata Nabi, "Jadi aku kawanmu yang rapat." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sehinggalah engkau beriman kepada Allah yang tiada sekutu baginya," kata Nabi. Aku tak berterima menjadi kawan sehingga beriman kepada Allah. Tak ada sekutu bagi Allah. Dia menjawab, "Adakah aku menggantimu menjadi pemimpin? Aku boleh ganti menjadi pemimpin?" Dia tunjuk sombong dia.
Rasulullah SAW bersabda, itu bukan milikku dan kaummu. Itu adalah milik Allah yang dikurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kata Nabi. Itu bukan hak aku menentukan menjadi pemimpin. Allah menentukan. Siapa jadi pemimpin? Bukan hak kaummu. Hak puakmu. Allah menentukan bila masanya. Dia menjawab lagi, kalau aku masuk Islam, maka penduduk bandar untukmu dan penduduk badui untukku. Nak bagi. Kalau aku masuk Islam, hak bandar ambil kamu, hak darat ambil aku. Sabda Rasulullah SAW, tidak. Nabi kata tidak. Dia bertanya lagi, apakah untukku kalau aku masuk Islam? Kalau aku masuk Islam, apa untuk aku? Minta benda. Sabda Rasulullah SAW, untukmu apa yang diberi kepada semua orang Islam. Dan diwajibkan kepadamu apa yang diwajibkan kepada semua orang Islam. Untukmu macam orang Islam lain lah. Wajib atasmu macam orang Islam lain. Kena sembahyang, kena puasa, kena zakat. Macam orang Islam lain. Dia menjawab dengan angkuh, kalau begitu aku akan datang semula dengan bala tentera berkuda dan berjalan kaki yang ramai untuk memerangimu. Sedap. Aku mari dengan bala tentera untuk serang. Yang mari tu berani dah tu. Sabda Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jal menghalangmu, Nabi kata. Allah Ta'ala tak izin. Marilah, Allah Ta'ala tak izin. Adapun tangan rakannya yang ditugaskan untuk membunuh Rasulullah SAW, ditahan oleh Allah sehingga dia tidak berupaya mengangkat pedangnya. Hak yang ditugas untuk bunuh Nabi tu, tak boleh nak angkat pedang. Tuhan jadikan tangan dia tak urut nak angkat pedang. Jadi kaku lah. Tak urut. Tak nak buat apa. Tiba-tiba datang seorang sahabat bernama Usaid bin Hudair, menepuk kepala kedua-dua musuh itu dengan menengking, wahai dua ekor monyet, sila keluar. Sahabat Nabi. Usaid bin Hudair, ada lagi orang ni. Pegang kepala dua orang ni, hogoh-hogoh. Hei, keluar pun. Terus dia keluar. Amir bertanya, siapa kamu? Mu siapa dia? Usaid menjawab, aku Usaid bin Hudair. Aku Usaid bin Hudair, rakyat nama. Amir bertanya, ayahmu Hudair bin Samak? Dia kena ayah. Hudair bin Samak? Usaid menjawab, ya. Amir berkata, ayahmu lebih baik daripada mu. Ayah lebih baik daripada mu. Usaid menjawab, aku lebih baik daripada mu dan ayahku kerana kamu, ayahku kafir musyrik. Ayahku mati kafir, mu kafir macam ayahku juga. Aku lebih baik, kata pada Usaid. Setelah mereka meninggalkan majlis Nabi SAW, Amir bertanya pada kawannya Arbad, mengapa kamu tidak membunuhnya? Pasal apa mu tak bunuh tadi? Tanya saya dia. Arbad menjawab, tangan aku tidak berupaya untuk diangkat. Dan hatiku cenderung untuk membunuhmu. Jadi Tuhan jadi ke aku nak bunuhmu pula. Jadi gitu. Nak angkat pedang tak urut. Lepas tu mari dalam niat nak bunuhmu. Jadi gitu. Tuhan pilih begitu. SAW sememangnya mengetahui niat jahat mereka berdua. Lalu baginda berdoa supaya Allah menghukum kedua-dua musuh yang jahat itu. Nabi Allah Ta'ala hukum dua musuh yang jahat ini. Doa Rasulullah SAW diperkenankan Allah. Arbak terus disambut peti dalam perjalanan pulang. Arbaknya sambut dia peti. Mati situ. Peti rendah. Arbak. Dan Amir dihinggapi penyakit kronik luar biasa. Dia diletakkan di atas kuda dan Allah mematikannya dengan hina. Orang tak ada dekat. Ubuh atas kuda lagi mana dia tahu. Penyakit yang pelik. Yang orang jajik nak pergi. Adapun Jabar bin Aslam, pemimpin yang ketiga, berakhir dengan menganut Islam bersama kaumnya. Yang ketiga masuk Islam. Jabar masuk Islam. Demikianlah contoh pemimpin angkuh. Lagi biadab. Yang bersifat iblis menjadi kafir dengan sebab takabur. Sehingga menolak yang benar walaupun mengetahuinya. Ini perangai iblis. Tahu Islam itu benar, Nabi itu baik, tak mau ikut. Sombong. Di mana sifat takabur menghalang hidayah. Kerana sifat itu tidak melayakkan hidayah si Allah. Kalau orang itu takabur, cerdik macam mana pun, bijak macam mana pun, tak dapat hidayah. Alim macam mana pun tak dapat hidayah. Macam iblis.
Iblis itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni dia enggan, tak mau ikut kata Allah Ta'ala, dia sombong, termasuk orang kafir. Jadi kita kena ikhlas dengan agama Islam ni. Orang yang tak ikhlas dengan agama, dia alim banyak macam mana pun, bijak macam mana, kaya macam mana sekalipun, tak dapat hidayah daripada Allah. Rasulullah SAW tidak melayan orang yang mahu membeli Islam dengan pangkat dan kemegahan, kerana Islam seperti itu tidak mencapai hadaf risalah. Hadaf ni matlamat risalah Islam, dan tidak dibina di atas nawaitu yang sebenarnya. Itu menunjukkan bahawa Nabi tak terima orang yang mari nak pakat, mari nak benda, nak ikut Islam ni nak benda, nak ikut Islam nak pakat. Memanglah kalau ikut dalam Islam ni, bila Islam menang boleh pakat tu, bolehlah benda tu, mengikut qada masing-masing. Bukan tak boleh benda. Benda tu datang kemudian. Pangkat tu diatur kemudian. Allah Ta'ala menentukan. Jadi kita ikut Islam ni jangan tujuan ni kerana nak pangkat, kerana nak benda, nak kedudukan. Kalau niat tu, Allah Ta'ala tak beri hidayah. Cerdik macam mana pun. Dengan sebab itu kita kena muhasabah diri. Ikut Islam ni mesti kena ikhlas. Kalau dah ikhlas, tak dapat hidayah daripada Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, marilah pada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita tidak menyembah malaikat Allah dan kita tidak sekutukan dengannya dengan sesuatu jua pun. Dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewakan selain dari Allah. Kemudian jika mereka berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berani mempertengkarkan tentang agama Nabi Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan malaikat kemudian daripada zaman Ibrahim? Patutkah kamu berdegil sehingga kamu tidak mahu menggunakan akal? Ingatlah, kamu ini orang-orang bodoh. Kamu telah memajukan bantahan tentang perkara yang kamu ada pengetahuan mengenainya. Maka mengapa kamu membuat bantahan tentang perkara yang tidak ada pada kamu sedikit pengetahuan pun bersabit dengannya? Dan ingatlah Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya, sedang kamu tidak mengetahuinya. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi, dan bukanlah pula ia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi ia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan bukanlah ia dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang mengikutinya, dan juga Nabi Muhammad ini serta orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu umat Islam. Dan ingatlah, Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang-orang yang beriman. Setelah kita bacalah ayat yang lalu,
Allah Ta'ala turunkan ayat untuk menjawab persoalan tentang Nabi Isa yang hendak diketahui oleh Kristian Najran. Nak tahu apa pandangan orang Islam? Nabi tak jawab. Allah Ta'ala turunkan tentang Nabi Isa. Isa adalah anak Maryam. Dicipta oleh Allah dengan kun fayakun. Bukan anak Allah. Makhluk Allah. Rasulullah. Itulah hakikatnya. Allah jadikan Isa macam jadikan Adam. Kalau Adam tak ada ayah, tak ada ibu, Allah Ta'ala boleh buat. Kalau Hawa tak ada ibu, ayah je Adam, tulang rusuk Adam. Maka Allah Ta'ala jadikan Isa dengan ibu yang tidak ada ayahnya. Dengan kun fayakun. Kalau kamu masih ragu, mari kita bermubahlah. Mubahlah, aku panggil isteri aku, panggil anak cucu aku, mu panggil anak beranakmu, duduk setepak, minta Tuhan turunkan laknat pada siapa yang bohong, yang tak betul. Bila dengar begitu, mereka minta tangguh. Minta tangguh. Lalu padri besar mereka kata, jangan, dia Rasul sungguh. Rasul sungguh. Kalau kita ikut Tuhan anak, habis kita ni. Kenal anak ni. Lalu mereka buat keputusan tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Dan bayar jizyah, bayar cukai. Tunduk pada kerajaan Islam. Maka Allah berfirman. Qul ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Iaitu orang Yahudi dan orang Nasara. Yahudi ada kitab Taurat. Nasara ada kitab Injil. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Musa dan Harun alaihissalam bagi Yahudi, Isa bagi Kristian. Itu kepercayaan mereka. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Marilah kamu semua kalimah yang sama saja. Antara kami dan kamu. Sama saja ajaran kita ni, ajaran Nabi. Iaitulah kita tak boleh sembah melainkan Allah saja. Kami percaya pada Allah, kamu percaya pada Allah. Ini ajaran Rasul-Rasul. Ini ajaran Islam yang sebenar. Sama je. Taurat, Injil, Quran. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun. Mengajak pada tauhid, mengesahkan Allah. Tak ada Tuhan yang lain daripadanya. Wa la nusyrika bihi syai'a. Jangan, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu ajaran asas. Yang sama antara kami dengan kamu. Islam adalah agama Nabi dan Rasul-Rasul. Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita tak boleh lantik sama-sama kita jadi Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Dalam peristiwa yang lain, apabila Adi bin Hatim, seorang Badri, datang menghadap Nabi SAW, setelah kaumnya dikalahkan oleh tentera Islam, tawanan-tawanannya diberi Bani Taib dibebaskan. Kerana akhlak dia baik, Nabi bebaskan. Lalu adik pada Adi bin Hatim berjumpa dengan Adi bin Hatim yang melarikan diri supaya datang berjumpa dengan Nabi. Adi bin Hatim datang berjumpa dengan Nabi. Dalam keadaan dia pakai salib yang digantung di leher dia, salib emas. Nabi berkata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri dan pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Dia kata, kami tak lantik padri-padri jadi Tuhan. Kami sayang Allah Tuhan juga. Nabi kata, tapi mempakai hukum yang dibuat. Allah Ta'ala halal, padri kata haram, pakai padri, tinggal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata halal, padri kata haram, pakai padri, tinggal Allah Ta'ala. Ini. Antaranya, kitab Taurat ini sebut Muhammad Nabi akhir zaman. Padri kata tak, mu ikut padri, tak ikut kitabmu. Tak ikut dia, tak ikut Taurat. Mengikut padri-padrimu. Lawan kita saja orang.
Asal kitab Taurat dan Injil dari babi haram. Orang Kristian kata dari babi halal. Sebab padi kata halal. Boleh makan dari babi. Ha? Padi-padi tak boleh nikah. Padahal nikah sunnah Nabi-Nabi. Jadi hukum yang dibuat oleh padri, oleh pendeta, kamu pakai lebih pada hukum Allah Taala. Ini makna lantik Tuhan lain buat Allah. Ayat ini juga Nabi suruh tulis pada surat yang dihantar oleh Raja Rom dan Raja Mesir. Raja-raja Arab yang mengikut agama Kristian. Nabi suruh tulis ayat ini. Bila Nabi tulis surat kepada Raja Rom, Raja Mesir, termasuk raja-raja Arab yang Kristian, ayat ini ditulis, mari ta'alau ya ahli kitab ta'alau ila kalimah sawa'in bainakum alla na'budu Allah. Wahai ahli kitab, mari pada kalimah yang sama antara kami dan kamu. Kita tak boleh beribadat melainkan kepada Allah sahaja. Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh kita melantik sama-sama kita jadi Tuhan lain pada Allah Taala. Nabi suruh tulis dalam surat dihantar pada raja-raja yang menganut agama Kristian. Sebab itu Raja Rom dia minta orang dia panggil orang Mekah yang datang berniaga. Datang berniaga di Syam, bawa mari. Aku nak tanya dia. Kebetulannya Abu Sufyan. Masa Abu Sufyan kafir lagi, tak masuk Islam lagi. Kafir, dia masih kafir. Lalu Raja Rom tanya Abu Sufyan ni, macam mana permane Nabi ni hak ngaku jadi hak atas surat ni, Nabi ni. Lalu dia kata asal kami ialah kami bawa agama nenek moyang. Dia bawa agama baru, lain pada nenek moyang kami bawa. Larang kami sembah berhala, larang ni. Ini di luar daripada kebiasaan kami lah. Raja Rom dengar. Yang malah agama Tauhid. Kemudian pengikut dia macam mana? Pengikut dia orang muda-muda, orang miskin. Raja Rom kata, Atba'ur Rasul. Itu pengikut Rasul-Rasul. Bila tengok Raja Rom cakap begitu, padri-padri ini bising. Sudah Raja nak masuk Islam dah. Bila dengar orang besar-besar ni dah gelisah ni, sebenarnya aku tak masuk Islam, kata dia. Aku nak tengokmu je. Sungguh dah dengan agama. Raja Rom tak ada masuk Islam. Tak ada. Artinya mereka percaya tak ada Tuhan melainkan Allah. Raja Mesir terima surat Nabi, dia layan utusan Nabi atau hadiah ke Nabi. Hadiah ke Nabi. Termasuk hadiah itu ialah Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba perempuan. Yang cantik, pergi ke Madinah, dia masuk Islam. Dan Nabi adakan isteri dia. Jadi isteri dia. Daripada Maria seperti adalah lahirnya Ibrahim, anak Nabi. Nabi bersabda sahabat-sahabat dia, ingat bila mau pergi ke Mesir, jaga baik orang Mesir ni. Aku ada hubungan silaturahim dengan orang Mesir. Jadi, walaupun anak Ibrahim itu, anak Nabi daripada Maria Qibtiyah, Nabi anggap orang Mesir ni anak beranak dia. Ibrahim pula, isteri dia, Hajar. Hajar pun orang Mesir juga. Nabi anggap sebagai anak beranak dia, silaturahim. Sebab begitu. Dan orang Mesir ditakluk oleh Rom. Tentera Islam datang zaman Sayyidina Umar menghalau Rom. Orang Mesir merdeka. Dalam agama Kristian Ortodok, agama lain pada agama Rom. Orang Mesir ramai-ramai masuk Islam. Tinggal sikit-sikit yang tak masuk Islam. Menunjukkan persamaan risalah. Begitu juga orang Bosnia. Orang Bosnia ni, bila orang Turki masuk ke Bosnia, orang Bosnia tengok orang Turki ni tak makan babi. Tak makan babi, sembahyang. Bosnia ni asal dia penganut agama Bogomil. Kristian mazhab Bogomil, Ortodok Bogomil. Yang percaya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tuhan sebenar Allah. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Siti Maryam bukan bini Tuhan. Dengan sebab itu orang Bosnia masuk Islam ramai-ramai. Macam orang Melayu masuk Islam ramai-ramai. Orang Melayu itu kebijaksanaan dakwah. Melayu ni Hindu ni bukan Hindu pun tak. Tapi orang Bosnia ni agama Kristian Ortodok Bogomil.
Ini kalimatin sawa'im bainakum alla na'budu illallah. Kalimah yang sama antara kami dan kamu. Kita tak boleh sembah melainkan Allah sahaja. Wala nusyrika bihi syai'a. Tak boleh syirik, tak boleh bersekutu Allah sesuatu yang lain. Tuhan saja. Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita boleh lantik sama-sama kita jadi Tuhan. Lantik Tuhan ni bukan berarti orang kok sujud depan dia. Pakai hukum dia, hukum hak dia buat. Tolak hukum Tuhan. Fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka jika sekiranya mereka itu berpaling, tak mampu masuk Islam juga. Faqulu, katakanlah, ishhadu, saksikanlah wahai kamu semua, bi anna muslimun, kami adalah orang-orang Islam. Kami tak ikut agamamu, kami orang Islam. Islam adalah agama asal nabi-nabi. Allah Taala berfirman, Ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih, afala ta'qilun? Wahai ahli kitab, mengapa kamu berhujah berbalah tentang Ibrahim? Padahal tidak diturunkan dah Taurat Injil, melainkan selepasnya, selepas Ibrahim. Adakah kamu tidak berakal? Bila orang Kristian Najran mari masjid Nabi, padi-padi temu dengan Tok ada Yahudi. Tok ada Yahudi kata, Nabi Ibrahim ni agama Yahudi. Padri Kristian kata, dok, Nabi Ibrahim agama Kristian. Blah. Kristian kata, Ibrahim agama Kristian. Yahudi kata, Ibrahim agama Yahudi. Tuhan kata, wahai ahli kitab. Ya ahli kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Mengapa kamu berhujah berbalah tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil, melainkan selepasnya, selepas Ibrahim alaihissalam. Taurat Injil itu orang kediang Ibrahim dulu lagi. Tak ada Yahudi, tak ada Kristian lagi. Ibrahim dah ada dah. Macam mana mau kata Ibrahim ni Yahudi, hak ni pula kata Ibrahim Kristian. Apalah ta'qilun, ada kamu tidak berakal? Ini mereka tahu. Masuklah kitab lama dia mengatakan Nabi Ibrahim ini dulu pada Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi bodoh lah. Duduk balah. Hak ni kata Yahudi, kata Kristian. Pada Ibrahim tu belum pada Yahudi Kristian lagi. Ha antum haula hajatum fima lakum bi'ilm falimma tuhajuna fima laysa lakum bi'ilm. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ha antum, hai kamu ni wahai Yahudi dan Kristian, adakah kamu berbalah tentang apa yang kamu tahu tentang Nabi Isa alaihissalam, yang hidup di zamannya, yang kamu tengok dia, Nabi Isa alaihissalam hidup di zamannya. Mu tahu Nabi Isa ni diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Mu tahu Nabi Isa ni diutuskan oleh Allah wa rasulan ila Bani Israel. Balik pada ayat dulu. Jadi Rasul pada Bani Israel. Mengapa kamu berbalah tentang Nabi Isa? Orang Yahudi kata Nabi Isa ni anak zina. Kristian kata anak Tuhan. Ini benda yang kamu tahu. Mu tengok mukjizat Nabi Isa. Ketika masih bayi kecil cakap, aku ni hamba Allah. Inni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Allah Ta'ala latih aku jadi Nabi. Cakap masa merah lagi. Mu tengok dengan matamu. Nabi Isa ni dipilih oleh Allah dengan kun fayakun. Mengapa kamu duk balah? Hak ni kata anak Tuhan, orang ni kata apa namanya anak zina. Ini dalam keadaan dia tahu. Falima tuhajuna fi ma laysa lakum bi'ilm. Mengapa kamu berbalah juga dalam perkara yang kamu tak tahu tentang Ibrahim? Yang tentang kata Ibrahim Yahudi, yang kata Ibrahim Kristian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala mengetahui, kamu tak tahu. Yang tahunya Allah Ta'ala, kamu tak tahu. Balik pada Allah Ta'ala lah. Ikut petunjuk Allah Ta'ala. Sepatutnya. Sepatutnya. Begitulah. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Kristian. Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim ialah seorang yang mengikut agama yang betul, seorang Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang musyrikin yang menyembah berhala.
Orang Arab Mekah kata Ibrahim ni datuk dia. Orang Hindu kata Ibrahim ni Brahma, Tuhan. Jadi Ibrahim ni musyrikin lah. Orang Hindu, orang Muslim kata Ibrahim ni Tuhan, Brahma. Yahudi kata Ibrahim Yahudi. Kristian kata Ibrahim Kristian. Tidak. Ibrahim tidak Yahudi, Ibrahim tidak Kristian, Ibrahim tidak musyrikin. Ibrahim seorang Islam yang menganut agama tauhid. Yang kamu baca dalam kitab kamu sendiri, wahai orang Hindu, wahai orang Kristian, wahai orang Yahudi, tentang Ibrahim. Yang menegakkan agama tauhid sehingga dihukum bakar dalam api yang besar. Diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat. Kamu tahu kisah tu? Ada dalam kitab kamu, mengapa kamu tak ikut Ibrahim seorang Islam yang menganut agama tauhid, bukan agama musyrikin, bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian. Mengapa kamu degil wahai mereka itu? Inna awwalan nas Ibrahim lalladzina ittaba'uhu hadan nabiy walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling utama, kepada Ibrahim, ialah Nabi ini, Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang beriman bersama dengannya. Muhammad adalah zuriat Ibrahim. Dilahirkan oleh puteranya Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim hantar Ismail ke Mekah ketika masih bayi untuk buka Mekah yang akan jadi tempat kiblat penganut agama Islam. Di situ lahirnya Muhammad SAW daripada zuriat Ismail. Membawa agama tauhid, agama yang mengaku tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, tak ada sekutu bagi Allah. Maka orang yang paling utama dengan Ibrahim ialah Muhammad SAW. Hadan Nabi, Nabi ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Yang beriman pengikut Muhammad, ini yang utama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah seorang Islam. Semua Nabi-Nabi keturunan Ibrahim adalah Islam. Agama yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu waliyul mu'minin. Allah Ta'ala menjadi penolong, menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Kemuncaknya kita kena sedar Allah Ta'ala akan melindungi orang beriman di dunia dan akhirat. Orang yang ikut Nabi Muhammad, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang sebenar, Allah Ta'ala menolong, memeliharanya di dunia dan di akhirat. Walaupun menghadapi cabaran, menghadapi fitnah, menghadapi kepungan daripada ahzab, daripada musuh, Allah Ta'ala tetap selamatkan mereka yang beriman. Wallahu a'lam.